Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video kali ini saya nak sharekan pengalaman seram yang disend kepada saya oleh subscriber kita. So dalam video kali ini je, kita ada 3 orang subscriber yang sharekan pengalaman seram yang pernah berlaku dalam hidup dia. Jadi sebab cerita diorang ni macam agak-agak pendek, sebab itulah saya combinekan dan yalah buat satu video kan. So tak adalah korang cakap, "Akak sikit sangat lah, nak lagi." Nak lagi. So tak payah nak ingatkan masa. Jom kita mula. Okey, kisah yang pertama disharekan oleh salah seorang hamba Allah ni. Dia perempuan, katanya dia minta untuk saya rahsiakan nama sebenarnya, tapi saya akan panggil dia dengan nama apa Korang rasa nama apa? Ada pula yang jawab kan malam ni. Okey, kita gelarkan dia dengan nama gelaran Ana. Nama panjangnya Ariana. Siap nama panjang lagi. Ariana ni sebelum ni dia selalu sangat terkena histeria tau. Dan setiap kali dia terkena histeria, nenek dia yang akan ubatkan. Sebenarnya nenek dia ni adalah seorang bidan dan nenek dia macam pakar jugalah dalam bidang perubatan Islam ni. Sampailah satu saat tu nenek dia meninggal dunia. Dan katanya masa nenek dia meninggal dunia tu, diorang sekeluarga ni dalam proses untuk pindah masuk ke rumah baru. Jadi lepas dah pindah masuk ke rumah baru tu, masa tu baru-baru lagi lah nenek dia meninggal. Jadi ada satu malam tu, masa dia mula-mula pindah masuk ke rumah baru, malam tu dia tidur dalam bilik mak dia. Dia dengan abangnya, adik-beradik yang lain, semuanya tidur dalam bilik mak dia orang. Katanya masa tu dia orang baru je pindah masuk ke rumah baru. Jadi bilik dia dan juga abang dia ni belum lagi siap dikemas. So dia orang terpaksalah tidur dalam bilik mak dia. Jadi posisi tidur dia pada masa tu, Ariana tadi dia tidur dekat tengah-tengah dan sebelah kanannya tu adalah abang dia. Sebelah kirinya pula adik dia yang nombor 2. Sebelum dia lelapkan mata tu, malam tu dia nangis je sebab yelah dia baru je kehilangan nenek dia dan dia rasa sedih sangat. So dia menangis je sepanjang malam. Sampailah sesaat tu dia rasa macam keletihan dan dia terlena. Masa dia sedap tidur tu, tiba-tiba je dia rasa macam kaki dia ditarik tau. So dia tersedar. Dia tengok jam menunjukkan pukul 3.15 pagi. Dah dia rasa macam ada benda tarik kaki dia tadi kan. So dia pun bangun lah. Dia bangun. Lepas tu dia tengok keadaan sekeliling. Masa tu dia ingatkan macam yelah mak dia ke siapa ke yang tarik kaki dia kan. Tapi bila dia tengok tak ada siapa pun dekat situ. Masa tu dia tak syak apa-apa lagi lah. Dia fikir mungkin angin kot ataupun mungkin dia cuma berimajinasi ke apa. So dia pun sambung tidur lagi. Tapi 5 minit lepas tu, dalam pukul 3.20 pagi, sekali lagi dia rasa kaki dia ditarik. Tapi kali ni benda tu dah tak menyorok dah. Dia dah berani untuk tunjukkan diri dia. Dalam masa yang sama, ibu jari kaki dia rasa sakit sangat. Katanya rasa macam nak tercabut macam tu. Mula-mula tu dia cuba buat kan. Dia cuba macam tenangkan diri. Tapi lama kelamaan makin sakit pula rasanya. So dia pun jerit panggil mak dia sekuat hati. Tapi seolah-olah tak ada siapa pun yang dengar jeritan dia. Dah dia tak putus asa, dia jerit lagi nama mak dia. Mak macam tu kan. Yelah nak minta tolong dengan mak dia lah. Dan kali ni benda tu dia boleh berbisik dengan Ariana ni tau. Benda tu cakap, "Nak temankan nenek tidur tak? Bunyi apakah itu?" Bunyi macam ni tau. Macam tu. Tak ada apalah. Habis kita nak bacakan lagi kan ni. Benda tu cakap, "Nak temankan nenek tidur tak? Kesian nenek seorang-seorang." Dengar je benda tu bisik dekat dia macam gitu, badan dia terus menggeletar tau. Dah tu dia pun terus jerit panggil mak dia. Kali ketiga dia panggil mak dia, barulah mak dia dengar. Dan mak dia pun cepat-cepat bangun pergi ke arah dia. Mak dia pun tanyalah kan apa dah jadi. Lepas tu dia ceritakanlah apa yang dah berlaku. Kenapa malam ni dengar bunyi pelik-pelik Okey, mungkin kita akan sambung, tapi kita akan buka lampu sebab saya dengar suara macam tu. Saya buka lampu je lah Okay, sorry tau.
Okay, dah buka lampu. Kita sambung. Sebenarnya saya tak suka buka lampu sebab dia macam ada bayang-bayang kat sini tau. Dan saya tak ada lampu belakang ni untuk menghapuskan bayang-bayang itu. Lepas saya pasang lilin je. Tak apalah, korang ignore je lah benda ni, okay? Okay, kisah nombor 2 disendkan oleh Yaya. Dia email macam ni. Assalamualaikum Kak Aa. Waalaikumsalam. Saya Yaya. Saya nak share kisah seram saya dengan Kak Aa. First time saya nak share story dengan Kak Aa. Sorry kalau cara saya salah. Dah betul lah tu. Email. Hantar je email. Tulis je cerita anda. Dah betul lah tu. Okay, cerita dia macam ni. Yaya, dia tinggal dengan mak saudara dia dekat setapak Kuala Lumpur. Jadi ada satu hari Sabtu, weekend lah kan. Dan kebetulan mak saudara dia pun cuti pada hari tu. So dia orang plan untuk pergi ke rumah mak saudara dia yang seorang lagi, yang dia panggil Mak Su. Dan rumah Mak Su ni ada dekat Ipoh, Perak. Kebetulan pula Mak Su dia ni baru je masuk rumah baru pada masa tu. Jadi petang Sabtu tu dia orang bertolak pergi ke Ipoh. Dia, mak saudara dia, suami mak saudara dia, dengan anak-anak mak saudara dia sekali lah, sepupu-sepupu dia kan. Jadi malam tu barulah dia orang sampai dekat Ipoh. So sebenarnya dia orang pergi ke Ipoh tu pun untuk tolong mak su dia ni lah. Yelah, tolong kemas apa yang patut sebab dia kan baru je masuk rumah baru kan. Katanya rumah mak su dia ni rumah 2 tingkat. Dekat ruang bawahnya tu ada ruang tamu, ada bilik air, ada dapur dan juga 1 bilik tidur. Dekat tingkat atas pula ada 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Jadi ketiga-tiga bilik yang bahagian atas tu sebenarnya masih lagi kosong. Semua barang pun macam tak ada lah. Katil pun tak ada. Yang adanya cuma kain langsir je. Jadi maksud dia pada masa tu dia tidur dekat bahagian bawah, bilik yang bawah tu kan. Dan dia orang semua ni lah yang tidur dekat bilik-bilik atas. Mak saudara dia tidur dengan suami dia dengan anak-anak dia dalam 1 bilik. Dan dia pula tidur dalam 1 bilik yang lain. Okey, mula-mula masuk ke dalam bilik tu, dia dah rasa macam lain macam dah. Dia rasa macam tak sedap hati lah kan. Yelah, itu kan rumah baru. Tak ada lagi orang tidur dalam bilik tu. Rasa tak sedap hati tu macam biasa lah kan. Dah tu adalah juga rasa perasaan takut macam tu. Cuma dia buat tak tahu je. So sebab dia orang sampai pun dah malam dah kepenatan. Jadi dia cuma fikir nak mandi, lepas tu nak berehat lah. Jadi dia pun masuk ke dalam bilik, mandi, siap-siap apa yang patut. Dan katanya sebelum tidur tu sempatlah dia orang berbual-bual dulu, borak-borak kejap dan makan-makan semua kan. Dah siap semua, barulah dia orang masuk tidur. Yaya ni sebenarnya jenis yang tak boleh nak tidur kalau dekat tempat baru tau. Saya rasa ramai je kot orang yang jenis macam tu kan. Jadi sebab sampai kesudah dia tak boleh tidur, so malam tu dia pun bukalah YouTube. Katanya dia tengok YouTube AA Studio sampai pukul 1 pagi tau. Cerita seram lagi. Jadi sebab masa tu dah pukul 1 dah, so dia pun mulalah fikir benda bukan kan. Macam-macam lah yang dia fikir, sampaikan dia boleh terbayangkan ada hantu dekat tepi tengah perhatikan dia. Katanya masa tu macam-macam perasaan yang dia ada. Cuma dia buat-buat tak kisah. Lepas tu sambil tonton YouTube. Dalam pukul 2 pagi dia pun decide lah dia nak tidur kan. Sebab esok pagi lagi dia dah kena bangun dah. Dia pun pejamkan mata juga walaupun tak rasa pun mengantuk, tapi paksa pejamkan mata nak tidur macam tu kan. Dan akhirnya dia tertidur juga. Tapi dalam pukul 4 ke 5 pagi macam tu dia tersedar balik tau. Dan pada masa tu dia tengok YouTube masih lagi terbuka. Jadi keadaan dia tidur pada masa tu, dia tidur dekat mengiring sebelah kanan dan menghadap dinding. Dan dekat dinding tu dia sandarlah handphone dia sebab nak tengok YouTube kan. Jadi masa dia tersedar tu, dia tengok YouTube masih lagi on dan dia pun sambunglah tengok kejap walaupun dia rasa macam ngantuk-ngantuk masa tu. Dan dalam beberapa minit lepas tu, dia pun nak sambung tidur balik. Tapi masa dia nak sambung tidur tu, dia rasa seolah-olah ada benda yang perhatikan dia. Dan benda tu ada dekat belakang dia. Masa tu tak payah cakap lah, habis bulu roma dia ni meremang. Badan dia pun mula panas semacam tau. Lepas tu dia berpeluh-peluh. Dah tu dia pun bacalah apa yang patut dalam hati. Dalam masa yang sama, dia cuba untuk ignore tau. Dia cuba untuk buat tak tahu je. Tapi perasaan ingin tahu dia tu lagi kuat tau. Dia nak sangat toleh dekat belakang, nak pastikan betul ke apa yang dia rasa tu. Betul ke ada benda yang tengah perhatikan dia sekarang ni. Beberapa minit lepas tu, dia betul-betul toleh ke arah belakang tau. Masa dia toleh je ke arah belakang tu, dia nampak ada seorang perempuan ni pakai baju putih dengan rambutnya yang kusut masai macam tu tapi panjang, dan mata dia hitam legam tau. Tapi dia perasan yang mata makhluk ni tengah pandang tepat ke arah dia, perhatikan dia sambil
tersenyum tau. Masa tu Yaya terkejut sangat dan dia tarik selimut dia ni tutup satu badan. Tapi tak sampai beberapa saat, benda tu boleh tindih badan dia tau. Dia cakap masa tu Allah je lah yang tahu macam mana rasa sakitnya ditindih. Satu badan dia tak boleh nak bergerak tau. Even jari sekalipun tak boleh nak digerakkan. Masa tu mulalah dia rasa cemas. Lepas tu dia rasa macam sesak nafas. Dia dah tak boleh nak bergerak dan badan dia pun habis berpeluh, lecun tau. Dalam masa yang sama, dia rasa dada dia ni sakit sangat. Masa tu dia nak toleh ke arah dinding. Lepas tu dia nak capai telefon lah. Dan tu kononnya macam nak buka lah ayat Quran ke, ayat-ayat apa-apa ke yang boleh halau benda tu kan. Tapi macam yang kita tahulah, tak mungkin boleh. Dah tu dia pun cubalah menjerit. Dia jerit panggil mak saudara dia yang ada dekat bilik sebelah. Katanya biliknya tu macam bertentangan kot dengan bilik dia. Dia jerit panggil mak saudara dia ni. Tapi dia cakap suara dia tak terkeluar tau. Seolah-olah dia dah bisu dah masa tu. Masa tu dia dah berserah dah sebab dia dah penat sangat. Dah letih dah. Tak boleh nak lawan langsung. Dan kebetulan masa tu dah dekat dengan subuh kan. Dan tak lama lepas tu benda tu menghilang macam tu je. Katanya lepas kejadian tu sampai ke pagi dia tak tidur. Trauma, serius trauma. Sebenarnya kalau siapa-siapa pun yang mengalami situasi ni, dia kena baca ayat kursi tu dengan mulut tau. Dia tak boleh dalam hati je. Kalau dah hati macam lambat sikit tau nak sampai. Memanglah kita tak boleh nak gerakkan mulut, tapi kita boleh gerakkan lidah. Jadi cuba baca, fokus. Nanti last sekali insyaAllah lagi cepat lah daripada tunggu jeda. Bila kau nak balik suka kau suka. Tadi baru kena. Oh, sebenarnya semalam baru je saya kena. Sebab sebelum ni saya tidur dalam bilik. Lepas tu tiba je, yalah tak tahulah macam mana si Hana ni nak tidur kat luar pula. So saya pun layankan je lah, jomlah kita tidur kat luar. Lepas tu tidur tak sampai berapa jam dah kena. Tapi sebab dah terlalu lama dah tak kena tindih. Bukan macam ayat tu macam agak-agak riak je. Tapi ceritanya dah lama lah saya tak kena tindih kan. Jadi saya pun macam dah lupa dah perasaan tu. So masa tidur tu tersedar sekejap. Lepas tu nak tidur balik. Lepas tu rasa macam pelik tau. Kenapa aku rasa macam ni? Oh iyalah, aku nak baca ayat kursi ni kalau rasa macam ni. Lepas tu terus baca. Lari. Kelakar juga kan sampai yelah terlupa. Okay, cerita ketiga, cerita yang last ni. Cerita ni disendkan oleh Christopher Peter daripada Miri Sarawak. Saya rasa tak apa kot nak baca nama dia. Katanya dia pun ada channel YouTube juga. Dia pun YouTuber. Dan nama channel dia, kalau saya tak salah lah, Sata Tupa Peter Channel. Cuma saya cuba cari tau, tapi tak jumpa. Mungkin Peter ni boleh komen ke dekat bawah sini, saya lah tu akak, macam tu kan. Jadi bolehlah kawan-kawan kita yang lain pergi tengok channel tu. Okey, katanya dia nak sharekan kisah seram yang pernah berlaku dekat dia. Yang mana pada masa tu dia tinggal dekat sebuah apartmen di Perak selama 4 malam. Dan keempat-empat malam tu lah dia diganggu. Katanya pada masa tu dia kena bertugas dekat Perak. Dia kena melawat yard yang ada dekat Lumut Perak. Jadi semua penginapan tu disediakan oleh company dia. So masa dia sampai dekat apartmen tu dalam pukul 7 malam, masa dia buka je pintu apartmen tu, bulu roma dia ni semua dah naik. Dah berdiri dah. Katanya meremam semacam je. Jadi malam pertama lepas dia makan malam tu, dia pergi tonton TV. Masa dia tengah tonton TV tu lah, dia rasa seolah-olah macam ada sesuatu je yang tengah pandang dia daripada arah belakang. So dia pun toleh ke belakang kan. Masa dia toleh ke belakang tu, dia tak nampak apa-apa pun. Jadi dalam pukul 9 malam tu, dia pun masuklah ke dalam bilik. Yelah, badan dia pun dah macam penat-penat kan, baru sampai hari tu. Jadi dia pun nak tidur awal lah malam tu. Malam tu juga, dia dengar seolah-olah ada sesuatu yang bergerak tau. Tapi bunyi tu seolah-olah macam bunyi guli yang melantun tu. Ting 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 ting, macam gitu kan. Tak lama lepas tu, dia dengar bunyi ada orang berjalan dekat ruang tamu. So pada masa tu dia beranikan diri untuk keluar, pergi tengoklah siapa yang berjalan keluar ke ruang tamu tu kan. Yelah, kok lah orang sebelah bilik dia ke, manalah tahu kan. Tapi setahu dia, kat sebelah kiri, sebelah kanan bilik dia tu tak ada orang. Dah lepas dia terdetik dalam fikiran dia macam itu, terus bulu roma dia semua berdiri. Jadi dia pun nak masuk ke dalam bilik balik lah, sebab dia pergi cek-cek macam tak ada apa-apa kan. Katanya sebelum dia sampai ke dalam bilik dia tu, dia kena lalu dekat depan bilik air.
Dan masa dia berlalu dekat depan bilik air tu, dia perasan seolah-olah macam ada bayangan putih yang sedang berdiri di dalam cermin. So masa tu sebab dia tengok sekali lalu je kan, dia pun patah balik nak pergi cek sama ada betul ke ada bayangan putih dalam cermin tu. Tapi bila dia tengok lagi sekali, bayangan tu semua dah tak ada dah. So dia pun masuk bilik dia dan tidur. Esok paginya tu, dia pergi ke yard dekat yang ada dekat Lumut tu kan, sebab katanya dia bertugas kat situ. Pada masa tu juga dia borak dengan salah seorang staff ni. Katanya itu staff Petronas yang namanya Aziz. So Aziz tadi pun tanya, awak tinggal kat mana? Dan Peter tadi pun jawab lah kan, saya tinggal dekat apartmen sekian. Adalah katanya nama apartmen tu dia rahsiakan lah. Dah tu Aziz cakap apa tahu? Dia cakap, kita orang kalau company bagi apartmen tu, kita orang rela tau pergi cari hotel dan bayar sendiri. Dah Peter tadi pun tanyalah kan, kenapa? Dan Aziz tadi pun ceritalah yang kata kawan dia ni ada tidur dekat apartmen tu. Lepas tu hari sehari tu, kawan dia kena usung keluar daripada apartmen. Dengan kawan dia, dengan tilam kawan dia tidur tu pun ada dekat luar apartmen. Dekat mana logiknya tu? Okey, lepas dah habis kerja semua, Peter tadi pun baliklah ke apartmen tu balik kan. So, ni malam kedua dia. Malam kedua tu, dia kena ganggu dalam jam 3 pagi. So, dekat apartmen tu ada satu lampu meja ni tau. Lampu meja tu sepatutnya ada atas meja lah kan. Tapi, tiba-tiba je lampu yang atas meja tu boleh ada dekat bawah meja tau. Dah tu dia dengar TV yang buka sendiri. Kejap ada bunyi TV, kejap tutup, kejap buka, kejap senyap macam tu kan. Flush toilet tu pun boleh terflush dengan sendirinya. Bunyi guli dengan tapak kaki tu tak payah cakap lah, memang sentiasa ada. Cuma dia tak hiraukan semua tu, dia beranikan diri, dia pejamkan mata cuba untuk tidur. So pagi esoknya tu, dia pergi jumpa dengan salah seorang pekerja dekat apartmen tu, dekat lobi lah. Jadi dia jumpa dengan pekerja tu, dia tanyakan hal semalam, apa yang dah berlaku pada dia kan. Tapi pekerja tu seolah-olah macam nak mengelak tau. Dia buat tak tahu je. So pagi tu macam biasa, dia pergi ke yard untuk buat kerja. Dah settle kerja semua dalam pukul 6 petang, dia pergi makan dulu. Dah tu dia balik ke apartmen. Tapi sebelum tu dia tak naik ke apartmen dia terus, tapi dia melepak dekat lobi apartmen dulu. So masa tu dia duduk dekat luar apartmen, dekat tepi jalan. Kebetulan ada seorang Pak Gad ni yang berasal daripada Perak. Dia tegur Peter tau. Pakcik tu tegur, anak buat apa kat sini? Lepas tu dia jawab lah, saya tinggal dekat apartmen ni pakcik. Dah tu dia pun tunjuk lah apartmen bilik mana je yang dia tinggal tu. Dan masa tu dia nampak lah air muka pakcik tu macam lain tau. Nampak macam pakcik tu sendiri pun terkejut juga. Dan daripada gerak-geri pakcik tu, seolah-olah macam dia dah ada nak bagi tahu sesuatu. So Peter pun macam serkat jarang lah kan. Dia tanya, kenapa pakcik? Dan pakcik tu pun balas lah, anak ni orang mana? Daripada mana? So Peter cakap, saya daripada Miri, Sarawak. Pakcik tadi tanya lagi, dah berapa lama dah tinggal dekat apartmen ni? Dan Peter cakap lah, dah 2 malam dah. Malam ni malam ketiga lah. So daripada situlah pakcik tadi cerita. Dia cakap bilik yang anak duduk tu ada benda yang pelik. Dah apa lagi, dah satu frekuensi tadi kan. So Peter tadi pun ceritalah apa yang dah berlaku pada diri dia. Malam pertama apa yang jadi, malam kedua apa yang jadi. Ni malam ketiga ni nak tunggu apa yang jadi pula. Dah tu pakcik cakap, anak ni adalah orang yang paling lama yang tinggal dalam apartmen tu. Sebab biasanya kalau orang sewa apartmen tu dekat sebelah malam, nak tidur sana, menetap sana, confirm dia orang akan keluar balik cari bilik lain. Jadi malam ketiga tu, lepas dia dah borak-borak dengan Pakcik Gad tadi, malam tu dia rasa macam pelik semacam je. Seolah-olah ada benda yang mengikut dia tau. Daripada dia berjalan naik ke apartmen, dia rasalah ada sesuatu yang tengah follow dia daripada arah belakang. Katanya perasaan yang dia rasa tu sampailah betul-betul ada depan pintu bilik tu. Malam tu dalam pukul 10.35 malam, dia masuk toilet. Lepas tu cuci kaki dulu sebelum tidur. Dan dia keluar je daripada bilik air, dia terus ke katil dia. Dia pasang earphone dan cuba untuk tidur lah. Tak lama lepas tu dia terlelap. Tapi dalam pukul 2.55 pagi, dia tersedar. Sebab tiba-tiba je dia rasa macam nak kencing kan. So dia pun bangun, pergi ke bilik air, buang air kecil. Dan lepas dah settle dah semua, dia keluar daripada bilik air tu kan. Masa dia keluar daripada bilik air tu lah, dia terkejut sangat. Sebab dia nampak dekat arah koridor sana, seolah-olah macam ada Encik Ponti dekat situ tau.
Dan benda tu tengah perhatikan dia. Dah tu katanya dia tutup mata sekejap. Lepas tu dia berdoa ikut kepercayaan dia. Dan dia buka je mata, benda tu masih lagi ada dekat situ, sedang perhatikan dia. Time tu dia dah tak boleh nak buat apa dah. Dia cuba beranikan diri, pergi ke arah katil dan terus selimut lingkup macam itu. Dah tu nasib baik jugalah dia boleh tertidur tau. Katanya masa tu dia nak rasa takut sangat pun tak juga, nak kata berani pun tak juga. Tapi saya rasa hebat lah dia boleh tertidur tu. So sebenarnya dia dah diajarkan oleh atuk dia untuk bacakan mentera hantu ponti ni. Jadi mungkin sebab itulah dia rasa macam tak takut sangat. Jadi bangun pagi tu dia pergi kerja macam biasa. Dan pukul 6 macam itu dia balik. So ni malam keempat lah, malam last lah ni. Okay, malam keempat ni dia cakap barulah dia rasa macam mencabar sangat diusik tu. Katanya pada malam tu dia pergi melepak dekat luar apartmen. Sebenarnya dengan niat, mana tahu kokok dia jumpa dengan pakcik Gad yang semalam kan. Bolehlah dia borak-borak, temankan borak. Dah betul malam tu dia jumpa dengan pakcik Gad tu. So dia orang pun macam borak-borak lah. Dia pun ceritalah apa yang berlaku pada malam semalam tu. Dah tu pakcik tadi pun cerita, kata sebenarnya pakcik ni dah lama dah bekerja dekat apartmen ni. Dan gangguan-gangguan macam tu macam dah biasa dah. Dia orang borak-borak tu sampailah jam menunjukkan pukul 10 malam. Jadi dia pun minta izin untuk balik lah. Cakap pakcik nak balik dah. Dan pakcik cakap okey lah, banyak-banyakkan berdoa ya. Dah tu dia pun cakap lah dengan pakcik tu yang esok pagi-pagi lagi dia dah check out dah. Sebab dia dah settle dah kerja kat sini. So dia nak balik ke Miri lah. Jadi pada malam tu dalam pukul 2 ke 3 pagi macam gitu, macam malam-malam yang biasa, mulalah bunyi ini. Macam-macam yang dia dengar. Malam tu dia dengar dalam bilik air dia ada orang menangis. Lepas tu bunyi air dengan lampunya kejap on, kejap off, kejap on, kejap off. Jadi malam tu je memang sepanjang malam yang ngeri tau. Katanya sampaikan dia tak boleh nak tidur sampailah dia check out. Kebetulan pula driver dia ni datang untuk ambil dia dalam pukul 5 pagi. So dalam 2 ke 3 jam jugalah dia diganggu macam gitu. Tapi hebat dia tau, sebab dia boleh bertahan dalam bilik tu sampailah pagi. Tak tidur langsung, dengar je semua bunyi tu. The end. Okey lah, habis juga cerita kita kan. Daripada tutup lampu, lepas tu kita buka lampu buat magic kejap. Dan Alhamdulillah bunyi-bunyi tadi dah semua tak ada dah, Alhamdulillah. Sebab itulah kita teruskan juga. Jadi macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.